Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, untuk kali ini kita pergi kepada bahagian 3B. Saya pecahkan bahagian 3 itu jadi 2 bahagian sebab terlalu panjang. Jadi kalau terlalu panjang ni boring sangat kan. Jadi saya pecahkan kepada 2 bahagian agar pembelajaran itu lebih menyeronokkan dan tak adalah masuk-masuk banyak sangat kan. Jadi sama juga yang kita nak belajar pada bahagian 3B ni. Tadi sebelum ini awak dah belajar 2 sukatan serakan, julat dengan julat antarkuartil, juga macam mana nak kira mengikut set data dan juga jadual kekerapan. Bagi bahagian 3B ni kamu akan belajar lagi 2 sukatan serakan, iaitu variance dan sisihan piawai. Apakah variance dan apakah sisihan piawai itu? Okey, terima kasih kepada yang subscribe. Yang mana yang belum subscribe boleh tekan butang subscribe di bawah. Terima kasih in advance. Okey, kita terus ke sukatan serakan yang ketiga, iaitu variance. Buku teks ialah pada muka surat 221. Okey, variance mengukur berapa jauh suatu set data tersebar. Jadi dia mengukur berapa jauh data itu tersebar. Okey, seterusnya nilai variance yang kecil menunjukkan set data itu hampir kepada min dan juga dengan satu sama lain. Kalau nilai dia kecil, dia berdekatan dengan min, dan juga dengan yang lain-lain. Dia kedudukan dia pack lah, pack. Tetapi nilai variance yang besar menunjukkan set data itu menjauhi min. Katakan dia ada suatu nilai min, dia berjauhan dengan min dan juga dengan satu sama lain. Jadi data itu tidak berapa pack, dia loose saja. Okey. Unit bagi variance ialah kuasa 2 bagi unit bagi set data ini. Kuasa 2 bagi set data. Contoh kalau kita ukur ketinggian, kita nak ukur set data bagi ketinggian, unit dalam sentimeter. Maka unit variance bagi set data itu adalah sentimeter kuasa 2. Unit bagi variance bagi set data itu sentimeter kuasa 2. Okey, kita pergi pada sukatan serakan yang keempat, sisihan piawai. Sisihan piawai ni dia ada kaitan sikit dengan, dia ada kaitan lah dengan variance. Nanti saya bagi tahu. Okey, sisihan piawai dia mengukur berapa jauh data-data itu terserak dari min. Sisihan mengukur berapa jauh data itu terserak daripada min. Nanti saya tunjukkan apakah sisihan piawai dalam bentuk grafikalnya. Okey, nilai sisihan piawai yang kecil menandakan data-data itu terserak berdekatan dengan min, ataupun sebaliknya nilai sisihan piawai yang besar, data-data itu terserak lebih jauh dari min. Maksudnya dia duduk lagi jauh lah daripada min. Kalau yang kecil berdekatan dengan min, data-data itu, kebanyakan data-data itu duduk berhampiran dengan min. Okey, ia merupakan sukatan serakan yang popular. Sukatan serakan popular kerana unit bagi sisihan piawai adalah sama dengan unit bagi suatu set data itu. Maknanya kalau set data itu unit dia sentimeter ketinggian tadi, sisihan piawai pun unit dia dalam sentimeter. Okey, ini yang specialnya sisihan piawai, dia ialah punca kuasa 2 bagi variance. Sebab itu dia berkait antara satu sama lain. Okey, ini adalah formula ataupun rumus bagi variance dan juga sisihan piawai. Okey, variance kita guna sigma kuasa 2, sigma kuasa 2. Okey, ini nama simbol ini sigma, sigma kuasa 2. Okey, ini variance disebabkan sisihan piawai ialah punca kuasa 2 variance. Sisihan piawai simbolnya ialah sigma sahaja. Okey, ini adalah 2 rumus mana-mana kita boleh guna.
bagi variance dan juga 2 rumus bagi sisihan piawai. Kita tengok di sini sisihan piawai ialah punca kuasa 2 bagi yang ini sahaja. Ini untuk set data. Rumus ini untuk set data. Rumus bagi jadual dia ada yang lain. Okey, jadi ini adalah sigma kuasa 2 variance. Ini variance, simbol dia. Okey, ini pun simbol dia sigma juga. Ini pun sigma juga nama dia. Tapi yang ini sigma macam huruf besar, yang ini sigma huruf kecil. Okey, kita ada A besar, A kecil tu kan. Ini dalam tulisan Greek. Dalam tulisan Greek ini dia ada sigma besar, sigma kecil. D ini adalah X ditolakkan dengan X bar, ini adalah min. X bar min, hasil tambah semua dikuasakan dengan 2. Hasil tambah X tolak X bar kuasa 2 dibahagikan dengan N, ataupun hasil tambah X kuasa 2 iaitu data-data itu dikuasa 2 kan, dibahagikan dengan bilangan data ditolakkan dengan min kuasa 2. Untuk sisihan piawai kita ambil punca kuasa 2 variance sahaja. Okey, kita terus kepada contoh 7. Macam mana kita nak tentukan variance bagi set data 2, 4, 5, 5, 6. Buku teks ialah pada muka surat 221. Okey, langkah pertama kita kena tentukan min. Langkah pertama kita tentukan min. Okey, min ialah purata, jadi kita tambah semua dibahagikan dengan jumlah bilangan set data itu. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 dibahagikan dengan 5, kita akan dapat 4.4. Okey, langkah kedua kita tentukan variance, kita guna formula tadi. Ini hasil tambah bagi data ditolakkan dengan min kuasa 2 kan dia. Kita tambah semua dibahagikan dengan N. Jadi cara dia, X ini X2 ditolakkan dengan min 4.4. Okey, dalam kurungan kuasakan dia 2 tambah set data yang kedua, beza antara min itu 4 ditolakkan dengan 4.4 kuasa 2 kan dia. Sama juga untuk set data yang ketiga, 5 ditolakkan dengan 4.4 kuasa 2. Seterusnya 5 yang kedua, 5 tolak 4.4 kuasa 2, dan akhir sekali 6 tolak 4.4 dikuasakan dengan 2. Hasil tambah semua, itu maksudnya sigma ini, dibahagikan dengan N. Ini adalah bilangan set data ni, 1, 2, 3, 4, 5. Dibahagikan dengan 5, kita akan dapat 1.84. Jadi variance-nya ialah 1.84. Okey, kita juga ada kaedah alternatif, iaitu menggunakan formula yang kedua tadi. Okey, yang ini formula yang pertama tadi sebelum ini. Yang ini adalah formula yang kedua. Jadi cara dia X kuasa 2. Kita ambil saja X kuasa 2. Itu semua sekali lah. 2 kuasa 2 tambahkan dengan 4 kuasa 2 tambahkan dengan 5 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 dibahagikan dengan jumlah bilangan itu 5 ditolakkan dengan min kuasa 2 ditolakkan dengan min kuasa 2. Jadi sama juga nilai variance-nya 1.84. Okey, kita pergi pada contoh 8. Contoh 8 kita nak tentukan sisihan piawai. Nak tentukan sisihan piawai kita kena tahu variance dahulu ataupun punca kuasa 2 kan. Okey, yang pertama kita cari min. Samalah, tambah semua dibahagikan jumlah set data iaitu 10 dapat 11.8. Terusnya tentukan variance menggunakan formula. Kita pakai yang formula yang alternatif yang kedua tadi. Kuasa 2 semua. Sebab saya suka guna formula itu sebab dia menjimatkan ruang dan kurang kesalahan kurang kesalahan yang dibuat. Sebab mungkin awak tertinggal kurungan-kurungan ke kalau kita guna formula yang pertama itu. Saya lebih suka guna formula yang kedua. Tetapi kalau awak suka guna formula yang pertama, tak ada masalah, hasil dia tetap sama.
Okey, 5 kuasa 2, 7 kuasa 2, 8 kuasa 2, 8 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2 tambah semua sampai tambah 20 kuasa 2 dibahagikan dengan 10 ditolakkan dengan min kuasa 2 iaitu 11.8 kuasa 2. Okey, kira tekan kalkulator sahaja. Okey, kira ini. Kira tekan kalkulator, awak akan dapat 21.56. Ini ialah variance. Ini ialah variance. Sisihan piawai adalah punca kuasa 2 variance. Sisihan piawai ialah punca kuasa 2 variance. Maksudnya kita punca kuasakan 21.56 ini. Jadi kita akan dapat 4.6433. Okey, ini saya nak tunjukkan bagaimana kedudukan min sisihan piawai dalam bentuk grafik itu. Okey, kita tahu tadi kita dah kira min dia ialah 11.8. Okey, 11.8. Jadi ini adalah gambaran sisihan piawai secara kasar sebab saya tak guna grid yang betul. Dia secara kasar saja. Okey, bagi suatu data itu adalah dari contoh 8 tadi. Dan sisihan piawai ialah 4.6433. Sisihan piawai ini dia di sekitar min. Dia berada di sebelah kanan dan kiri. Jadi jarak dia, sisihan dia 4.6433. Jadi di belah kiri kita tolak. Ditolak kita dapat 7.156. Di sebelah kanan kita tambah dengan sisihan piawai 16.4433. Okey, yang ini adalah untuk pengetahuan awak sahaja supaya lebih gambaran dengan lebih jelas apakah itu sisihan piawai. Okey, 7.1567 lebih kurang di sini saja. 16.4433 di sini lebih kurang. Jadi kawasan ini sisihan piawai ini merangkumi hampir 68. Minimum biasanya 68%. Kalau yang ini 70% lah sebab dia ada 7. Kebanyakan set data itu akan berada di sekitar ini. Sekitar min dengan sisihan piawai 4.6433 itu. Itu maksudnya yang saya bagi tahu tadi. Sisihan piawai mengukur berapa dia terserak daripada min bagi kebanyakan data itu. Okey, ini gambaran gambaran sisihan piawai secara kasar bagi sesuatu data. Maknanya dia berada di sekitar ini, hampir 68% lah. Exactly value dia 68%, tapi kalau yang ini 70% lah. Okey, jadi kita pergi pada contoh ke-9, iaitu diberi jadual kekerapan. Okey, menunjukkan bilangan buku dibaca oleh sekumpulan murid dalam satu bulan tertentu. Hitung variance dan sisihan piawai bagi bilangan buku yang dibaca. Okey, bagi jadual kekerapan macam ini, formulanya sudah berubah. Okey, ini formula min dia. Okey, dia pada buku teks muka surat 222. Buku teks muka surat 222 ada formula ini. Okey, ini adalah hasil tambah kekerapan di frekuensi didarabkan dengan bilangan set data itu. Bilangan murid ini mewakili F, iaitu kekerapan. Bilangan buku ini mewakili X. Bilangan buku X, bilangan murid ialah kekerapan. Okey, ini sisihan piawai. Ini adalah variance sigma kuasa 2 ini. Ini adalah formulanya. Kita ada tambahan F di hadapan dan juga di bawah ini pun dah tukar. Sebelum ini N. Sebelum ini N, yang ini adalah hasil tambah kekerapan ini. Hasil tambah F. Sama juga dengan untuk formula yang kedua. Sama juga untuk formula variance yang kedua. Okey. Jadi kita tengok langkah pertama sama juga, tentukan min. Hasil tambah F didarab X. Maksudnya 3 darab 0
tambah 5 darab 1 tambah 8 darab 2 tambah 2 darab 3 tambah 2 darab 4 macam ini. Dibahagikan dengan jumlah F. Jumlah hasil tambah F. Itu 3 tambah 5 tambah 8 tambah 2 tambah 2. Jadi kita kira gunakan kalkulator, kita akan dapat min puratanya ialah 1.75. Okey. Sama untuk menentukan variance, kita guna formula tadi. Formula yang ini. Formula yang ini untuk yang ini. Di 3F didarabkan dengan X ditolakkan dengan, oh ini sepatutnya ini sepatutnya 5. Okey, yang ini adalah 5 bukan 2. Ini ialah 5. Okey, itu ialah 5. Okey. 0 ditolakkan dengan 1.7275 kuasa 2 ditambahkan dengan 5 dalam kurungan 1 tolak 1.75 kuasa 2 ditambahkan dengan 8 didarabkan 2 tolak 1.75 sebab dia 8 ini. 2 ini mewakili kekerapan F. Hasil beza antara min kuasa 2. Ini 2 yang ujung sini 4 ditolakkan dengan min kuasa 2 dibahagikan dengan jumlah F. Kita akan dapat 1.2875. 1.2875. Kita juga ada kaedah alternatif iaitu menggunakan formula yang kedua. Sama juga 3 didarabkan dengan 0 kuasa 2, 5 didarabkan dengan 1 kuasa 2 dan seterusnya. Akhir sekali 2 didarabkan dengan 4 kuasa 2 dibahagikan dengan F jumlah dia. Ditolakkan dengan min kuasa 2. Ditolakkan dengan min kuasa 2 iaitu 1.75 kuasa 2. Hasil dia tetap sama, kita akan dapat 1.2875. Okey. Ini adalah kaedah alternatif menggunakan formula yang kedua. Okey. Selain itu, kita juga ada kaedah alternatif yang kedua, di mana kita buat jadual. Kita ubah daripada melintang, kita tukar kepada menegak. X mewakili bilangan buku dan bilangan murid mewakili F iaitu kekerapan frekuensi. Okey, dan Fx ini adalah hasil darab F dan X. Maksudnya 0 darab 3, 0. 1 darab 5, 5. 2 darab 8, 16. 3 darab 2, 6. 4 darab 2, 8. Itu Fx. F didarabkan dengan X. Seterusnya X kuasa 2. Ada lajur X kuasa 2 iaitu 0 kuasa 2 dapat 0. 1 kuasa 2 dapat 1. 2 kuasa 2 dapat 4. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. Dan lajur yang terakhir adalah F didarabkan dengan X kuasa 2. F didarabkan dengan X kuasa 2. Maksudnya 3 darab dengan 0 sini. 3 darab 0 iaitu 0. 5 darab 1 sama dengan 5 di sini. 8 didarab 4, 32. 2 darab 9, 18. Dan akhir sekali 2, F, mewakili F, didarabkan dengan X kuasa 2 iaitu 16 dapat 32. Jadi 3 hasil tambah yang kita perlukan iaitu hasil tambah F, hasil tambah Fx dan juga hasil tambah Fx kuasa 2. Jadi mewakili 20, 35 dan 87. Jadi daripada 3 hasil tambah ini kita boleh kira min dan juga varian dan juga serta sisihan piawai. Okey, min. Hasil tambah Fx iaitu 35 dibahagikan dengan hasil tambah F iaitu 20. 35 bagi 20 sama dengan 1.75, sama macam tadi. Okey, variance. Kita guna formula yang kedua ini, lebih mudah. Hasil tambah Fx kuasa 2 iaitu 87 dibahagikan dengan hasil tambah F 20
ditolakkan dengan min kuasa 2 iaitu 1.75 kuasa 2. Sama kita dapat 1.2875. Jadi sama kaedahnya. Pilih mana-mana yang awak rasakan sesuai dengan awak. Dan sisihan piawai ialah punca kuasa 2 bagi variance. Punca kuasa 2 1.2875. Jadi kita akan dapat 1.1347. Jadi bagi sukatan serakan ini, bahagian yang ketiga ini, awak dah belajar 4 jenis sukatan serakan. Julat antar kuartil, variance dan juga sisihan piawai. Jadi perkara-perkara ini sangat penting. Perkara-perkara ini sangat penting untuk awak kuasai. 4 perkara ini awak kena kuasai bagaimana untuk mencari keempat-empat sukatan serakan ini bagi menguasai topik 8 ini. Jadi itu saja bagi bahagian 3B ini. Okey, jadi terima kasih Sefakri ucapkan. Jadi jangan lupa tengok bahagian yang keempat pada hujung sana, next video situ. Dan mana-mana yang belum subscribe boleh tekan button subscribe di bawah itu. Terima kasih lebih bersemangat untuk saya buat video-video pembelajaran yang lain. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan wassalam.